قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa macam lama kita tak apa Baru dah lah masuk kelas semalam bahasa Arab kita rasa macam lama pula rasa. sebab malam kan. Lepas tu ada Ha. siang tadi. Tapi Ustaz bahasa Arab ni pun satu achievement juga. Ustaz, saya dah 3 kali masuk kelas bahasa Arab. Saya drop out Ustaz. Oh. Beramai-ramai ni insya-Allah lah, beramai-ramai. Tapi kredit pada Ustaz lah. Method ni Allah salah sikit. Teknik itu different tau. Different Ustaz ada different teknik. So Alhamdulillah. saya yang ini yang keempat dah. Masya-Allah. Fazila dah berterer dah. Tak ada lah. Haji Sas. Masya-Allah. Masya-Allah. Tapi kalau tak selalu lupa sebab kena buat selalu. Ya. Tapi okeylah sebab kita selalu baca Quran. So Betul. kita Itu je selalu ulang kaji. Kan macam mana kita ulang kaji, hafal-hafal ayat kan. Surah Sajdah tu kan. Kita dah baca tu ulang kaji. Sambil tu juga tengok ayat tu teks Arab tu ulang kaji juga kan. Home tu dah tahulah. Home tu memang sana. Dah boleh tangkap. Dah Nampak tak boleh tangkap tu lah dia seronok. Kan dah tak boleh tangkap tu dia betul. seronok sikit. Kemanisan bila dia tambah ada. seronok. Kita Walaupun tahu apa. ayat tu tak faham huruf, faham beberapa perkataannya tapi dah berbeza lah. Ada perbezaan tu sikit. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ni banyak lagi perkataan boleh dah tangkap dan faham berbanding Ramadan tahun lepas. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita berhenti pada domer yang kedua yang kita masukkan pada fi'il mudhari', betul? Ya. Fi'il mudhari' kita masukkan domer yang kedua iaitu hum. Baik. InsyaAllah saya cadang minggu hadapan kita nak buat sebab nanti pun kita nak buat sekali latihan untuk hum ni. Saya cadang nak buat sekali ulang kaji sikit untuk fi'il madhi. Boleh Nanti saya bagikan dia punya tu ke lampiran dia punya summary dia. Tanda-tanda tu kan. Kadang saya tak bagi awal supaya nak suruh paksa ingat lah. Kan? Tapi bila ada summary tu, ada table tu, kan mudah-mudahan mudah lagi lah untuk kita just macam capture gambar table tu kan. Letak dalam kepala, mudah-mudahan lebih mudah untuk kita nak cam fi'il pada perkataan tu insya-Allah. Baik. Kita dah ambil tanda untuk fi'il mudhari'. Bila dimasukkan dhamir hum, tandanya ialah ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Dalam terjemahan ada perkataan mereka, sama ada mereka di depan ataupun mereka di belakang. Mereka akan, mereka sedang, itu dia punya terjemahan. Ataupun mereka tak ada sedang, tak ada akan. Dia terus je perbuatan dia. Tapi yang pasti dia tak boleh ada telah. Sebab bila ada telah je dia dah jadi fi'il madhi. Baik. Kita lihat pada contoh. Kita dah ambil ke ayat ni? Ayat 46 49 saya kira itu kita tak. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 46 hingga ayat yang ke-49. 6 hingga 49. Ayat 46 hingga ayat 49. Surat 7 kan? Surat apa? Surat 7. Surat 7. Baik. Kita tengah nak cari apa sekarang? Kita nak cari fi'il mudhari'.
yang dimasukkan dhamir hum padanya. Maka tanda apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok pada tanda ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. So ya di depan tu untuk permulaan kita tak tengok dulu, kita tak kisah dulu dia baris apa, sama ada dia baris atas ya ataupun dia baris depan you, kita tak kisah dulu. Tapi waw nun di belakang tu, nun itu mesti berbaris atas. Nun tu tak boleh dia baris depan, nun tu dia tak boleh berbaris bawah. Untuk permulaan ni kita terima hanya nun yang berbaris atas sahaja. Terima nun baris atas sahaja. Baik. Firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Perkataan yadhunnuna. Dan kita jumpa ya di awal perkataan, kemudian kita ada waw nun. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Akhir perkataan. Baik. Maka yadhunnuna ini kita tahu dia adalah fi'il pula, dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir yang merujuk kepada hum. Dan terjemahan hum untuk hum ialah mereka. Jadi separuh pada terjemahan tu kita dah tahu dah. Yazunnuna, kita tahu dia mesti ada mereka. Mereka apa? Itu perkataan dia lah. Tapi separuh pada maklumat daripada perkataan tu kita dah dapat dah. Baik. Annahum mulaqu. Saja tanya alalan kita lalu. Annahum, kita potong. Hum, tinggal hum sahaja. Apakah dia hum? Mereka. Isim. Mereka, hum tu isim. Mereka. Isim. Isim Kategorinya adalah isim. Bawah dia sikit, dia adalah dhamir. Itu kata ganti nama. Ganti nama. Baik. Mulaqu. Mereka akan bertemu. Ini saja je. Tu madi. Kita ada apa? Kita ada waw alif. Ada waw alif. Sukun di akhir perkataan. Maka dia adalah ini fi'il madi. Untuk untuk hum juga. Untuk dhamir hum juga. Kan? Jadi bila kita tengok, okey baik. Kita pergi depan sikit lagi. Rabbihim wa annahum ilaihi raji'una. Perkataan raji'una. Isim. Orang yang kembali dia isim. Isim, tanda dia? Waw nun di hujung. Tanda dia waw nun. Orang-orang yang baris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya. Bukan ya ataupun ta. Bukan ya atau kalau ta. depan dia ataupun ta, dia akan jadi mudhari'. Fi'il mudhari'. Yazunnuna. So tapi sebab depan dia tak ada ya ataupun ta, maka dia jadi isim. Beza dia sikit je, huruf depan tu je, ya ataupun ta. Kan? Tapi dia terus bertukar daripada isim jadi fi'il, daripada fi'il bertukar jadi isim. Baik. Jadi bila kita tengok dalam ayat ni, kan, fi'il mudhari' dia cerita tentang perkara sekarang ke, perkara telah lepas ke? Perkara sekarang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Baik. Kan? Jadi ayat ini dimulai dengan present tense ataupun present and continuous tense, kan? Baik, fi'il madhi untuk present ke atau past? Past. Ini kita ada past. Ini kita ada present plus continuous tense. Kita tak CTN je lah. Continuous tense. Baik. Dan jadi bila kita dah belajar sikit bahasa Arab ni, kan, jadi kita boleh lihat dimula dengan present tense, tiba-tiba tukar jadi past tense. Kan? Maka bolehlah timbul soalan, kenapa?
kenapa dimulakan dengan present tukar jadi past tense? Kenapa tak terus je semua present tense ataupun terus je semua past tense? Kan? Jadi tapi ini hanya boleh diketahui bila kita belajar dia punya bahasa tu lah, kan? Kalau kita tak belajar bahasa Arabnya tu, teks Arabnya, kita nampak sama je. Tak ada apa beza pun kan. Tapi bila kita dah belajar teks Arab, baru kita tahu, ini present tense, ini past tense, kenapa berbeza? Kan? Satu ayat tu, kalau kita cerita tentang perkara yang lepas, maknanya semua past je lah. Kalau kita cerita tentang ceritanya sekarang, maknanya dia punya penggunaan tu, memang sekarang punya penggunaan lah, kaedah dia tu. Bukan penggunaan yang bahasa yang lepas. Maka ini antara maklumat yang akan kita dapat insya-Allah apabila kita melihat kepada perkataan dalam Al-Quran. Ini antaranya. Baik. Tapi kita tak bincangkan perbezaan dia dan sebagainya dan kenapa kita tak bincangkan lagi. Kan? Yes, silakan. Yang raji'un Ustaz, isim kan? Betul? Tapi maknanya kembali tu Ustaz. Kembali. Orang-orang. Terjemahan dia adalah nama am ya. Verb dia roja'ah. Roja'ah kembali. Waunun tu domir isim. Domir hum. So kembali dia punya root word dia kembali tambah waunun itu dia punya orang dia. So jadi orang-orang yang kembali. Orang yang kembali. Orang-orang yang kembali. Waunun tu dia menunjukkan orang-orang yang. Orang-orang. Dia bukan isim ke? Dia isim lah. Isim orang-orang. Orang-orang yang orang kembali. Orang tu lah. Ramai ni Kak Ustaz. Dia jamak kan? Dia menunjukkan ramai. Betul. Ustaz, boleh saya tanya satu? Baik, silakan. Dalam bahasa Arab, sentence construction dia verb dia duduk di akhir ke Ustaz? Ataupun verb dia tak macam bahasa Inggeris kan? Dia bahasa Inggeris kata dia subjek, lepas tu dia ada verb dia kan. Kata I'm going home. Bahasa Inggeris kan? Ya. Tapi saya ingat dalam bahasa Arab dia tak macam tu kan. Dia going tu. Going home I am. Dia macam api kereta, dia tak jadi kereta api kan? Macam api kereta. Ya, Macam rojak roji'un ni. Sebab apa? Saya kadang-kadang bingung kenapa dia punya verb dia duduk di belakang, perbuatan dia tu di ujung kan? Biasanya. Macam tu kau Ustaz? Baik, susunan ayat bahasa Arab dia sama je macam susunan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, turutan dia sama. Kita ada subjek, predikat, susunan dia sama. Okey. Sama. Cuma dalam Quran ini dia ada waktu yang nanti yang patut di depan Allah letak di belakang. Yang patut kat belakang Allah letak di depan. Oh, you mean verb dia tu? Perbuatan dia. Sepatutnya ayat ini ialah wa annahum raji'una ilaihi. Wa annahum raji'una ilaihi. Maksudnya apa? Dan sesungguhnya orang-orang itu akan kembali kepadanya. Tapi ayat ini dan sesungguhnya mereka kepadanya orang-orang yang kembali. Dia jadi terbalik. Sepatutnya ayatnya wa annahum raji'una ilaihi. Itu ayat yang sepatutnya lah. Kan? Tapi dalam ayat ni Allah terbalikkan dia. Allah dah letakkan yang patutnya di depan. Raji'un tu patut duduk depan. Ilaihi patut duduk belakang. Tapi Allah terbalikkan dia. Allah letak di belakang, yang belakang Allah letak kat depan. Maka inilah rahsia-rahsia yang ataupun sebab-sebab yang kita akan kaji. Kenapa? Kenapa yang patutnya depan letak kat belakang, patutnya belakang letak kat depan. Ada makna Ustaz. Kalau dalam Quran sudah semestinya ada makna. Ada sesuatu yang Allah nak suruh kita kaji, nak sampaikan, nak suruh kita fokus dan sebagainya. Kan? Macam kita belajar surah Al-Fatihah lah, kan? Iyyaka na'budu. Kan? Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Dan ayat tu tak betul ikut bahasa Arab biasanya susunan tu tak betul. Sepatutnya na'budu iyyaka. Kami mengabdikan diri hanya kepada engkau. Susunannya begitu. Kan? Tapi dalam ayat tu dia yang iyyaka patut di belakang tapi dia letak kat depan. Kan? Jadi bila kita dah lalu surah Fatihah tu, antaranya ialah ulama bincangkan bahawa Allah nak suruh fokus kepada dia saja.
Allah fokus kepada dia saja, tak ada orang lain. Tak ada apa benda perkara yang lain. Fokus pada dia saja dulu dalam nak ambilkan diri. Kan? Jadi itu antara rahsia kenapa yang di belakang dikedepankan, yang ke depan dibelakangkan. Begitu. Tapi secara umumnya binaan ayat tu dia sama. Kita bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia sama. Binaan ayat tu sama. Dia mesti ada kaedah asas dia. Kaedah asas dia sama. Mesti kena sebut subjek dulu, predikat dulu, sebut pelaku, perbuatan dan sebagainya. Susunan tu kena ada. Bahasa Arab pun sama. Cuma dalam Quran ni itu yang kita nak tengok tu, dia terbalik-terbalik lah, depan belakang depan. Lepas tu present tense bercampur dengan past tense dalam satu ayat, bercampur pula dengan isim kan. Perkara-perkara ni yang menjadikan Al-Quran tu, ayat dia tu istimewa, yang sampaikan penyair pada zaman Nabi dulu pun tak boleh nak buat ayat-ayat yang macam ni. Sebab dulu punya ayat tak sehebat susunannya macam ni. Kan? Susunannya macam, kalau ikutlah, macam berterabur. Tetapi bunyi dia sedap, bunyi dia cantik. Sedap. Bunyi sedap, bunyi dia cantik. Jadi itu antara kelebihan bahasa yang kita nak pelajari bersama-sama, insya-Allah. Ustaz boleh tanya sikit tak Ustaz? Boleh, silakan. Ni raji'un ni tadi kata isim kan? Dia Ya, punya verb dia raji'ah. Jadi ini dipanggil isim fi'il ke Ustaz? Iya. Adakah ini ada isim, ada fi'il? Adakah ini dinamakan isim fi'il? Untuk permulaan kita panggil ini semua ni isim lah. Isim. Dia setiap macam bahasa Arab dia lebih kurang macam bahasa Inggeris. Satu perkataan tu kita boleh jadikan dia perbuatan, kita boleh jadikan dia pelaku. Daripada satu perkataan yang sama. Kan macam kalau kita kembali, nak tukar jadi tempat, kita letak tempat kembali. Nak tukar jadi pelaku, kita tukar jadi orang yang kembali. Kita letak depan tu something lah. Dan Arab daripada perkataan tu dia boleh jadikan daripada perbuatan tu dia boleh jadikan pelaku tersebut. Kan tak terfikir contohnya sekarang. Allahumma salli Muhammad. Nanti saya teringat saya berikan contoh. Tak sampai pula sekarang dia punya contoh dia. Tapi asal perkataannya itulah dia, roja'ah, tiga huruf dia iaitu kembali. Kemudian ditukarkan ada menjadi fi'il dan ditukarkan juga menjadi isim. Begitu. Baik. Ayat yang ke-47, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kita nak fokus pada tanda, kita nak cari dulu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la tuqbal minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Perkataan mereka diberi pertolongan. Tanda dia ya di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Ya ni baris depan, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kan yang yazunnuna yang tadi atas tadi, ya ni baris atas pun boleh. Ya ni baris depan pun boleh. Tidak ada masalah. Sebab apa? Dalam terjemahan kan mesti ada perkataan mereka. Kan walaupun ayat tu mungkin ayat berbentuk aktif ataupun ayat yang berbentuk pasif. Macam ni kan, yazunnuna terjemahannya adalah mereka diberi pertolongan. Yazunnuna ayat 46. Ayat 46 tadi yazunnuna. Mereka meyakini. Mereka yakin. Betul. Mereka yakin. Baik. Yunsaruna mereka ditolong. Mereka diberi pertolongan. Ataupun mereka diberi pertolongan kan. Satu bentuknya aktif, satu bentuknya pasif. Ada di. Mereka diberi pertolongan. Kan bukan mereka memberi, mereka diberi. Tapi kita tak kisah belakang tu, yang penting adanya perkataan apa? Mereka. Yazunnuna tu dalam terjemahannya ada mereka, yunsaruna dalam terjemahan ni juga ada mereka. Itu yang kita nak lihat dulu pada tanda. Sebab tu baris pada huruf ya kita
kita tak tengok dulu, kita biarkan saja dulu. Yang penting hurufnya ya. Dan kita ada waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ustaz, awal tadi tak Ustaz? Uskuru tu. Uskuru. Tak, kita nak ambil dulu ni. Apa? Oh, Ustaz nak ambil apa? Fi'il mudhari'. Okey. Takutkan kita tercampur-campur pula. Tadi saja sebut kan. Ni tak sebut dah lah. Takut dicampur. Baik. Sampai su'al azab. Ada tak? Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ada? Najainakum min ali fir'aun yasumunakum. Mereka menampilkan kamu. Sumu tu ada tapi bukan untuk mereka. Bukan Buat ada. Baik, mereka. perkataan yasumunakum. Ada apa-apa tak boleh potong? Kom tu. Kom kita boleh potong. Tu paling mudah kita nak potong. Jadi apa yang tinggal? Yasumuna. Boleh terima tu? Boleh terima? Dia Boleh. Sebab apa? Sebab kita ada ya di awal perkataan, kita ada waw nun baris atas di akhir perkataan. Kan cuma dia bersambung dengan dhamir dalam ayat ini. Dia sambung dengan dhamir. Maka apa itu yang paling mudah, pertama sekali kita jumpa je perkataan nak buat apa? Potong dulu. Kasih potong dulu supaya dia tak mengelirukan kita. Kan macam faddaltukum kan, mungkin orang perasan tapi kalau orang yang dia tak potong dia tak perasan. Kum ini lain, faddaltu ini lain kan. Najainakum sama, kum ni lain, najaina lain. Nampak je perkataan, tengok dulu. Pertama sekali potong dulu, yang boleh potong supaya dia tidak mengelirukan kita. Dan yang paling mudah sekali nak potong adalah dhamir yang duduk di belakang. Tu yang paling mudah sekali nak potong. Baik, maka yasumuna tanda dia semua ada, maka dia adalah fi'il mudhari'. Mereka menimpakan. Dalamnya ada dhamir ataupun DYT. Dhamir yang tersembunyi merujuk kepada hum. Mereka. Baik. Yuzabbihuna abna'akum ada? Yuzabbihuna. Tanda dia Ya, di awal depan. perkataan, Waw nun di berbaris atas di akhir perkataan. Suno juga sebut sama-sama kan tanda dia. Start lepas ni kita sebut sama-sama lah tanda dia semua. Bocah mai Ustaz. Tapi janganlah jerit macam budak Jaya 1. Jaya 1 ialah kan sebut sama-sama dengan cikgu, semua jerit. Yuzabbihuna, maka dia adalah fi'il mudhari'. Dhamir dalamnya adalah hum. Wa yastahyuna nisa'akum. Ada? Ada perkataan yastahyuna. Mai sebut sama-sama apakah tanda dia? Ya di awal perkataan, di bawah, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Insya-Allah. Sedap. Maka yastahyuna dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada hum, iaitu mereka. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Baik, ada di pada ayat yang seterusnya. Pada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 111. Surah yang ketiga ayat 111. Muka surat apa Ustaz? Muka surat berapa? 64. Kita tengok. 64. Surat 64. Muka surat 64 betul. Muka surat 64.
Baik. Ayat 111. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Baik. Ini saya nak bagi apa? Contoh saja. Contoh kita jumpa perkataan yadurrukum. Kita potong kum ini. Kan? Maka kita lihat ada ya di awal perkataan. Tapi dekat belakang wawnya ada, nunnya tak ada. Kan? Baik, maka kita nak buat apa? Kita nak tambah ke nun kat situ? Tak perlulah tambah nun kat situ kan. Kita tinggalkan saja dulu. Kita tinggalkan saja. Tinggalkan. Baik. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Baik, perkataan yunsarun. Tanda dia apa? Kita sebut sama-sama. Ya, di awal. Di awal. Wow, nun di akhir. Berbaris atas. Di akhir perkataan. Maka yunsaruna dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada mereka. Iaitu mereka. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يكفرون. Baik, apakah tanda dia? Dia di awal perkataan. Wow, nun berbaris atas di akhir perkataan. InsyaAllah. Maka yakfuruna dia adalah fi'il mudhari'. Suruh pula sebut tanda ramai-ramai. Tahu daripada fi'il madhi dulu saya buat. Kan? Saya sebut seorang-seorang. Dalamnya dhamir merujuk kepada mereka. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Baik, berhenti kat situ. Yaqtuluna. Baik, apakah tanda dia? Ya, di awal perkataan. Wow, nun berbaris atas di akhir perkataan. Ke yaqtuluna dia adalah mudhari'. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya'tadun. Baik. Tanda dia? Ya, di awal perkataan. Wow, nun berbaris atas di akhir perkataan. Masya-Allah. Maka ya'taduna dia adalah fi'il mudhari'. Dhamirnya dalam tu ada dhamir merujuk kepada hum, iaitu mereka. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Kita baca itu dulu. Kataan yatluna. Baik, tandanya ya di awal perkataan. Wow, nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka yatluna ia adalah fi'il mudhari'. Jangan tersilap fi'il madhi. Beza fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Tanda untuk fi'il madhi duduk di mana? Di belakang. Depan dan di belakang. Dari belakang. Tanda untuk fi'il madhi duduk di Belakang, semua belakang. Okey. Saya tengok siapa yang buka kamera je lah. Siapa yang kata duduk di belakang? Madhi. Sila angkat tangan. Fi'il madhi tandanya duduk di belakang sahaja. Sila angkat tangan. Fi'il madhi duduk di belakang. Siapa setuju? Ingat je. Alisa tunjuk tanda. Baik, fi'il madhi tandanya berada di depan dan belakang. Depan dan belakang. Fi'il madhi tandanya di depan dan belakang. Siapa kata
tanda untuk fi'il madhi depan dan belakang. Ya. Tanda Ada Baik. Anita. Okey. Baik. Fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari'. Tanda untuk fi'il mudhari' duduk di belakang sahaja. Siapa setuju? depan Setuju. belakang. Tak ada siapa yang Depan Ya, dan setuju. depan Baik. dan belakang. Fi'il mudhari' tandanya duduk di depan dan juga belakang. Siapa setuju? Tak, tak setuju. Masya-Allah. Baik, maka Belajar dua je. Seronok pula. tanda untuk fi'il mudhari' di depan dan juga belakang. Tanda untuk fi'il madhi past tense, kan sebut fi'il madhi mesti ada apa? Past, artinya telah lepas. Jadi tanda untuk fi'il madhi hanya duduk di belakang saja. Dia dah past, dia dah berada di belakang kita. Maka tanda untuk fi'il madhi di belakang sahaja. Tak ada tanda Di akhir perkataan. hanya di akhir perkataan sahaja. Ujung perkataan sahaja. Okey. Untuk mudhari' dia present, future dan continuous, maka tanda dia ada dua. Ada di depan, di dan awal perkataan belakang. dan juga di akhir perkataan. Perkataan. Itu beza. Jadi kalau kita nampak je tanda pada perkataan tu ada di belakang, tak payah ragu-ragu. Dia mesti fi'il madhi. Sebab fi'il madhi memang tandanya ada Belakang. di belakang saja. Sesuailah dengan Okey. terjemahannya pun dia past tense. Pas. Dah lepas yang dah berada di belakang kita. Berlalu. Kongsi Ustaz, kongsi. Ya, Kongsi. kongsi. Kongsi boleh. Ya, silakan. Haji Zainal. Kongsi. Saya nak kongsi daripada buku lah, bukan daripada saya buku. Baik. Dalam Madhi ni, seolah-olah kita duduk di tepi jalan ya. Okey. Lalu tu kita tengok punggung tu, tengok belakang dah. Lori ke, motor ke, bas ke, kita tengok punggung kita tahu, oh ini bas. Okey. Banyak benda nak tengok ni. Okey. Kalau fi'il mudhari' Motor lain lah. belum lagi. Kalau fi'il Tengok madhi depan. tandanya macam kita duduk tepi jalan, kita tengok belakang kereta apa benda. Baik. Maka kalau fi'il mudhari' jangan duduk di tengah jalan pula lah. Kan tak sempat nanti nak tengok depan ke belakang. Kan dah kena langgar. Baik. Terima kasih Haji Zainal. Apa pun itu semua perkara apa yang mudah, apa je yang bagi mudah untuk kita nak ingat tanda dia kan. Depan belakang atau depan saja, belakang saja ataupun depan dan juga belakang. Baik, ayat yang ke-1 tadi, ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yasjudun. Baik, perkataan yasjudun. Sebelum tu Tanda Ustaz dia- ada? Sebelum tu yatluna tu? Yatluna tadi kita dah ambil dah. Saya Ambil dah. stop screen dia terpadam pula. Okey, minta maaf tak? Yasjudun, tanda dia sebut sama-sama. Ya di awal perkataan, waw nun berbaris di akhir perkataan. Maka yasjuduna dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Dalamnya dhamir merujuk kepada hum. Lepas tu sebelum yasjudun ni pun dia letak apa? Wa hum Faham dah. Ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna. Tanda dia. Di awal Di awal perkataan. Wawnun berbaris di akhir perkataan. Maka yu'minuna ia adalah fi'il mudhari'. Alright. Jangan jemu untuk ulang yang sama. Ulang. Ya, Kan? Dia sama macam hafazan lah kan. Ulang. Biar mudah-mudahan masuk tu dalam kepala kita. Dhamirnya ialah wa ya'muruna bil ma'rufi. Kita pergi situ. Ya, muruna. Ya'muruna. Tanda dia Ya, dia di awal perkataan, Nun berbaris Baris atas. baris atas di akhir perkataan. Masya Allah. Maka ya'muruna ia adalah fi'il mudhari'.
Wayan hauna Wayan anil hauna. Wayan munkari. hauna. Yan hauna. Yan hauna. Yan hauna. Yan Wow tu hauna. potong. Soalnya bila kita nampak wow ni selalunya dia memang bukan sebahagian daripada perkataan lah. Pada perkataan. Dia memang Dia dan. Dia dan. saja. Dan. Betul. Baik, yan hauna apakah ada tanda sama-sama? Ya, Ya di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka yan hauna dia adalah fi'il mudhari'. Atas waw ada sukun, boleh ke? Boleh. 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 Sebab apa? Sebab kita hanya sebut waw nun baris atas di akhir perkataan. Kenapa waw ni ada sukun pula, yang lain tak ada? Ya'muruna tak ada, yu'minuna tak ada, yasjuduna tak ada. Yatluna pun tak ada. Ya'taduna pun tak ada. Kenapa yanhauna ada? Hauna. Nasi ada tu. Sebab apa? Sebab apa? Haji Zainal tolong. Haji Zainal, bantu kami Haji Zainal. Daripada tepi jalan tu bantu kami. Ayat nombor berapa? Ayat yang ke 114. Yanhauna. Kenapa yanhauna tu tiba-tiba atas waw ni ada sukun? Sedangkan sebelum tu ya'muruna tak ada sukun. Jelas. Yu'minuna tak ada sukun, yang ditulis jelas atas dia. Yasjuduna sebelum tu pun tak ada. Bagi perhatian, ini pembarisan lah, pembarisan. Sebelum tu bagi waw kena mati. Sebelum waw tu bagi depan. Jadi waw tak payah mati, waw mati sebagai mat. Ini waw bukan sebelumnya berbaris atas. Memang tepat Haji Jaya minta tolong kepada Haji Zainal. Talian hayatnya memang betul tepat. Sebab apa? Sebab saya padamkan sikit kat sini biar jelas nampak sikit. Okey. Sebab dia waw ini tanda sukunnya ada ditulis ataupun tidak itu bergantung pada huruf sebelum dia. Baris huruf sebelum. Kalau sebelum ni ya'muruna baris depan, so waw ni dia jadi huruf mat lah macam tu. Ya'muruna. So dia tak tuliskan baris sebab waw dia memang sesuai barisnya depan. Alif barisnya atas. Ya barisnya bawah. Kan? So bila waw sebelumnya tu baris depan, so dia tidak ditulis dengan tanda sukun yang jelas. Kan? Tapi kalau huruf waw itu baris atas. Jadi untuk kalau baris atas dia sesuai dengan huruf alif. So kalau yanhana contoh yanhana contoh bunyinya kan. So alif tu tak ada tuliskan sukun sebab memang baris atas sesuai dengan alif. Jadi sebab baris depan sebelumnya baris atas kalau kita punya yanha maka kita dah buang huruf waw tu, betul tak? Betul. Kalau saya baca yanhana, dah buang waw. Tapi kalau saya baca nak baca waw tu macam mana nak bunyikan? Yanhauna tak boleh, saya akan tambah baris untuk waw pula. Kan? Jadi caranya sukunkan waw tu, yanhauna. Jadi orang yang mendengar pun dia tahu, okey yanhauna, ha tu pada atas, lepas dia ada waw. Tapi kalau saya baca yanhana, orang yang dengar dia akan kata okey ha tu baris atas, lepas tu nun tak ada apa-apa kat lepas ha tu, tak ada huruf apa-apa. Maka sebab itu atas waw ini ditulis sukun sebab baris sebelum tu. Baris sebelum tu yang memberi kesan kepada dia. Yanhauna. Gitu. Itu saja. Sebab baris dia saja. Jadi kalau kata ya'muruna ni, ra ni pada atas, dia akan jadi ya'murauna. Dia akan jadi macam tu. Yu'minuna. Kalau nun ni pada atas, dia akan jadi yu'minauna. Dia akan jadi macam tu. Ini baris sebelumnya sahaja. Tapi poin yang kita nak ambil ialah tanda kita apa? Ya di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Jadi walaupun waw itu ada tanda sukun atasnya, tak apa. Tak apa. Tidak ada masalah. Dia tidak menjejaskan makna. Jadi tidak ada masalah. Boleh atas waw tu ada sukun ke,
ataupun atas waw tu tidak ada baris apa-apa, boleh. Boleh. Baik. Bahagian akhir ayat ni. Wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Yusari'una. Tanda dia sama-sama. Ya. Ya di awal perkataan. Waw baris atas akhir perkataan. Maka yusari'una dia adalah fi'il mudhari'. Dalam yang dhamir merujuk kepada Mereka bersegera. Surah Al-Baqarah ayat 273 275. Saya tengok sekejap pada muka surat berapa. Surah Al-Baqarah ayat 273 pada muka surat 46. Muka surat 46. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Kita berhenti sampai itu dulu. Yastati'una. Yastati'una. Tanda dia? Ya di awal perkataan. Ya di awal Waw berbaris atas akhir perkataan. Baik. Merujuk Maka Fi'il yastati'una mudhari'. dia adalah fi'il Mudhari'. mudhari'. Baik. Yahsabuhumul jahilu awniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Yas'aluna. Baik, tanda dia sama. Ya Di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. perkataan. Maka yas'aluna dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada hum. Dalam terjemahan dia mesti ada perkataan mereka. Ustaz, Ya saya. nak tanya sikit Ustaz. Ya, silakan. Hamzah ni dia tumpang huruf apa Ustaz? Hamzah tu dia tumpang, kalau kata dia tulis seorang-seorang, ya yang tak ada titik tu. Ya yang tak ada titik. Oh sini mana tak? Lepas sin ni huruf ya yang tak ada titik tau Ustaz? Betul. Betul. Kan ya bila dia bersama dengan huruf lain kan dia jadi macam tu je kan. Ya. Macam ya ni. Kan? So yang ni pun sama, ya tu rumah dia saja, hamzah tu ke atas. Oh gitu pula. Dia jadi macam ni, macam tu. Macam tu je. Kan, sebab huruf ya bila dia seorang-seorang dia macam ni. Betul. Bila dia bersama dengan huruf lain dia jadi kepala dia dibuang, badan dia jadi flat je macam tu. Kan? So yang ni pun samalah. Kan sama. So dia buang kepala dia tu, flatkan badan dia, hamzah tu maintain lah ke atas. So dia jadi macam tu. Tu saya pelik tu yang saya ingatkan sebab selepas tu huruf lam kan. Kalau huruf alif lepas tu tak apalah, dia duduk depan alif, atas alif, bawah kiri alif. Yas'alunan. Tak faham lah, tapi bila ada huruf lam, so mana dia tumpang rumah ya yang tak berbaris. Ya yang tak berbaris, yang tak ada titik. Ya yang tak ada titik. Ya yang tak ada titik. Okey. Betul. Masya-Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Dia baca kat situ. Yunfiquna. Tanda dia sama. Ya di awal perkataan. Waw nun baris atas di akhir perkataan. Kepada fi'il. Maka yunfiquna ia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yahzanuna. Nanti
Tanda dia sama-sama. Ya. Di awal Awal perkataan. Nun baris atas di akhir perkataan. Yahzanuna dia adalah fi'il. Fi'il pula dia fi'il mudhari'. Dia bukan fi'il madhi. Alladzina ya'kuluna ar-riba. Kita baca situ dulu. Ya'kuluna. Tanda dia awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka ya'kuluna dia adalah fi'il mudhari'. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Baik, ada perkataan yaqumuna. Tanda dia di awal perkataan. Waw nun baris atas di akhir perkataan. Maka yaqumuna dia adalah fi'il mudhari'. Saja je soalan tambahan. Yaqumu. Apakah ada yaqumu? Yaqumu tak? Yaqumu. Ya berdirinya. Yaqumu. Tidak dapat Itu berdiri. dapat berdiri. Apa dia? Tengok pada teks Arab dia. Apakah dia ada apa tanda yang ada pada perkataan yaqumu? Ada ya di depan. Ada ya depan tapi Ada ya di awal perkataan. Ada baris depan dekat mim tu. Huruf akhir berbaris depan. Jadi bila ada tanda kat depan dan ada tanda di belakang, maka dia adalah apa? fi'il mudhari'. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Sebab apa? Ada tanda depan, ada tanda di belakang. Nun tak ada Ustaz. Nun baris atas tak ada. Macam mana? Macam mana? Tapi dia ini hantar. Biasa. Baca terjemah. Baca terjemah dia. Macam mana ni? Untuk dia. Yang ini bukan untuk mereka ni Ustaz. Untuk dia. Untuk dia. Ni soalan Ini tambahan. huwa. Ni soalan tambahan. Dia yang ini. Ni. Huwa. Ya sahabu. Ini huwa untuk huwa. Huwa. Untuk dhamir huwa. Ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Belajar Ustaz. Dah. Oh, yang lupa. Untuk huwa. Dah lupa. Mudhari' fi'il huwa. Kan kita baca huwa dulu, lepas tu baru hum kan? Huwa, lepas tu hum. Huwa dulu. So yang ni huwa. So huwa tanda dia sama. Ya di awal perkataan. Cuma tanda belakang tu berbeza. Kan? Kalau untuk seorang ataupun huwa, hanya baris depan saja akhirnya. Kalau untuk hum, dia ya di awal perkataan juga sama, cuma beza huruf akhir itu waw nun berbaris atas. So saja sebut tadi ulang kaji sebab kita dah ambil Tak ingat perkataan tu, tak apa. Macam Kita akan buat dia punya latihan dia. Dia sama dengan ni. Allazi yatakhabbatuhu. Ada boleh potong tak dalam perkataan ni? Yatakhabbatuhu. Kita boleh potong. Jadi tinggal yatakhabbatu. Yatakhabbatu. Apakah tanda yang ada pada perkataan ni? Di awal perkataan. Ujung baris depan. Huruf akhir baris depan. Dia sama dengan yakumu. Sama. Maka semua ni fi'il mudhari' sama. Semua ni fi'il mudhari'. Cuma apa yang beza? Domirnya berbeza. Yang ini untuk huwa. Ini tadi yang kita ambil ya dan ke waw nun ni. Dia untuk hum. Itu beza. Ya'kulun. Ya'kulun. Ya waw nun. Tapi semuanya sama kategori fi'il mudhari', beza dia punya dhamir sahaja. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah
wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tak ada. Yang kita sedang ambil ni. Hidungkan. Baik, surah Ali Imran ayat ke-21. Surah Ali Imran ayat yang ke-21. Surah berapa? Boleh bantu? Muka surat 52. Muka surat 52. Baik, Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi. Yakfuru. Kataan yakfuruna. Tandanya Ya di awal perkataan baris atas di akhir perkataan. Maka yakfuruna ia adalah fi'il mudhari'. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin. Yaqtuluna. Tandanya di awal perkataan waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Yaqtuluna ia adalah fi'il mudhari'. Wa yaqtuluna alladzina. Di situ dulu yaqtuluna ni sama dengan yang tadi ya di awal perkataan, waw nun berada di akhir perkataan. Ya'muruna bil qisti minan nasi. Ya'muruna. Baik, tandanya ya di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Baik, maka ya'muruna dia adalah fi'il mudhari'. Ayat 22, ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ayat 23, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi yahkumu bainahum. Kataan yud'auna. Tandanya di awal perkataan berbaris atas di akhir perkataan. Maka yud'auna dia adalah fi'il mudhari'. Yang ni tiba waw atas dia tu ada sukun, okey ke, diterima ke? Boleh. Yang ni boleh jawab Ustaz. Boleh jawab. Kita terima. Sebab apa? Sebab tanda sukun atas waw itu tidak menjejaskan makna. Baik. Ayat 24. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kan yaftaruna. Tandanya di awal perkataan waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka yaftaruna ia adalah fi'il mudhari'. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yuzlamun. Tandanya di awal perkataan waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka yuzlamuna ia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada hum. Mereka. Makna untuk hum ialah Mereka. Dapat sampai sini lengkap semua memang full lah, alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat sampai tanda dia ya di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan, dan kita tahu dia adalah fi'il mudhari', itu dah memadai dah. Sebab apa? Sebab kita nak tahu bezakan nanti antara fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Untuk permulaan kita dapat beza tu dulu cantik dah. Mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari', dah sangat cantik dah. Kita dapat beza.
Sebab apa nanti bila dalam nak memahami makna ayat tersebut, nanti akan ada perbezaan apabila perkataan itu berbentuk madhi dan apabila perkataan itu berbentuk mudhari'. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan? Alhamdulillah. Nanti boleh bantu tuliskan ayat ini untuk latihan kita. Surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'd. Surah yang ke-13. Surah 13 ayat 20 hingga 25. 20 hingga 25. Surah 13 ayat 20 hingga ayat 25. 25. Okay. Surah Homework 13 Ustaz. ayat 20. Ini homework. Surah 13 ayat 20 hingga ayat 25. Ustaz, Kan, Okay. rasa homework ni kita ambil DYT home saja ke kalau ada wall kena ambil sekali? home saja. Kita ambil home saja dulu. Home saja. Oh, Hua tak ada ya? Tak, kita ambil home saja dulu. Okey. Okay. Home Okey. saja. Tapi ini saya sebut kita ambil home saja dulu. Tapi kalau ada yang nak ambil hua, boleh, tidak ada masalah. Boleh. Boleh. Tapi yang wajibnya yang home tu wajib. Yang kalau nak ambil yang lain boleh, tidak ada masalah, sangat digalakkan. Baik. Satu lagi surah An-Nahlu. An-Nahlu. Surah yang ke-16 ayat 20 hingga ayat 25. Oh, sama ya? Surah 25. 16 ayat dia sama. Ayat 20 hingga 25. 20 hingga 25. Baik. Ini tambahan saya saja bagi kan. Tadi dua tu itu yang wajib lah kan, untuk buat. Yang ni saya bagi tambahan untuk latihan nak buat. Kan. Siapa ada masa lebih boleh buat, boleh hantar sekali insya-Allah. 21. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19 hingga ayat 28. 28. Insya-Allah. Surah 21 ayat 19 hingga ayat 28. Baik. Perhatian yang kita nak berikan sikit, saya nak highlightkan ialah tanda untuk fi'il mudhari' kita untuk home ni apa? Ya di Home, depan. Ya di awal perkataan. ya di awal perkataan. Nun beri atas di Nun akhir beri perkataan. atas di akhir perkataan. Baik. Maka perkataan yang dia ada ya di awalnya dan di akhirnya waw nun berbaris atas, maka ia adalah fi'il mudhari'. Maka kita kena tengok berapa tanda, di belakang saja ke ataupun di depan dan juga belakang? Di depan dan di belakang. Depan dan juga belakang. Awal dan juga Akhir. Baik. Ini kita kena sentiasa ingat kenapa kita jangan terkeliru. Contohnya kalau lihat di skrin kan, dengan ayat yang bawah tu kan, yang bawah ni kita ada waw nun juga berbaris atas di akhir perkataan, sama. Ada juga waw nun baris atas di akhir perkataan, sama macam atas. Bezanya kat mana? Beza kat depan. Awal. Bezanya huruf yang pertama ni. Baik. Huruf yang pertama ini yang membezakan di antara fi'il kata kerja dan juga isim kata nama. Maka kita jangan keliru perkara ini. Maka bila kita dah tengok tanda kat depan, tanda di belakang tu sama, fokus balik pada depan. Depan tu ada tak huruf ya? Kan, kalau kita bincang sekarang ni huruf ya lah. Kan? Kalau ada huruf ya kita ambil. Kalau lain pada huruf ya tu kita biar dulu. Kan, untuk tanda kita home ini kita nak tengok tandanya. Tandanya ya di depan. Sebab apa? Ada juga perkataan yang sama. Waw nun dia sama kat belakang. Cuma kat depan tu hurufnya berbeza. Baik. Pertama. Yang kedua, dalam latihan nanti nak buat juga, perhatikan pada macam tadi tu. Apa dia? Macam contoh yasu mu nakum. Tadi yang kita jumpa tadi tu. Yasumunakum. Apakah yang kita nak kena beri perhatian? Pada domir yang bersambung tu nak beri perhatian. Jumpa je perkataan tu
Kita nampak depan tu ada ya, lepas tu macam ada waw nun di belakang. So potong dulu apa yang boleh potong dalam perkataan supaya dia tidak mengelirukan kita. Kan? Saya bagi tahu, saya tunjukkan siap salah satunya pada ayat yang ke-27 ni. Yasbiqunahu. Ayat 27, yasbiqunahu. Apa nak buat? Pertama sekali potong dulu. Potong dulu dhamir tu supaya dia tidak mengelirukan kita. Okay, bila dah potong jelas. Nampak ya di awal perkataan ada waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka perkataan tu berakhir dengan nun bukan dengan ha. Kata kau tak potong dengan oh ya depan, belakangnya ha baris depan. Kan jadi nanti dah tersalah pula bagi dia punya apa? Pengkelasan dia, betul tak? Kalau kata ya di awal perkataan huruf akhir baris depan, itu untuk apa? Tadi untuk fi'il mudhari' huwa tadi kan. Huwa. Sedangkan kita sepatutnya dia adalah untuk hum. Yasbiqunahu ni. Tapi sebab kita tak potong ha tu, kita jadi terkeliru nanti. Okay. Jadi pertama sekali jumpa je perkataan, potong dulu dhamir yang bersambung. Kerana kita bimbang dia nanti mengelirukan kita dalam nak cam jenis perkataan ataupun kategori perkataan tersebut. Baik, alhamdulillah. Iaitu dhamir kita pada hari ini iaitu dhamir hum yang kita masukkan pada fi'il mudhari'. Tandanya dia sekali kita ulang sama-sama, seronok dengar main-main. Tandanya ya di awal perkataan waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Nanti insyaAllah saya akan bagikan dia punya table tu supaya apa? Bila kita boleh bayangkan satu perkataan, contohnya kan. Contohnya kita selalu jumpa perkataan ya'lamuna kan ataupun ya'maluna, kita selalu jumpa. So kita nampak je ya'maluna, kita nampak oh okey, ini untuk fi'il mudhari' ya di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Baik, alhamdulillah. Itu saja saya berkongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.